Kejohanan Perayu Cup 2023 di Akademi Mokhtar Dahari Gambang turut dimeriahkan lagi dengan kehadiran ibu bapa dan saudara mara yang hadir memberikan sokongan kepada pasukan yang bertanding. Ada di antara mereka yang sanggup datang jauh dari Kelantan, Pulau Pinang dan juga Terengganu. Malah, mereka juga sanggup berkorban menggunakan wang perbelanjaan sendiri semata-mata untuk melihat anak mereka beraksi di sini. Ya, sebenarnya sokongan ibu bapa Felda ni sangat hebat sekali. Pertamanya tahniah juga kepada semua ibu bapa yang tak putus-putus bagi sokongan kepada anak-anak Akademi Felda yang sentiasa datang ke akademi, sentiasa datang setiap kejohanan walaupun jauh perbelanjaan sendiri. Sebab kita tahu Felda ni lain sikit daripada yang lain sebab semuanya adalah anak-anak cucu Felda sahaja. Jadi daripada situ pengurusan Felda melatih dengan sumber-sumber yang ada sahaja. Dan alhamdulillah kalau kita tengok beberapa tahun kemudian memang akademi ni digeruni ramai jugalah. Pernah juarai pada 2 tahun lepas. Kejohanan kali ini juga menyaksikan buat pertama kalinya penyertaan pasukan Akademi Johor Darul Takzim sejak kejohanan Perayu Cup ini diperkenalkan 3 tahun lalu. Terdiri daripada barisan pemain-pemain muda yang berusia 15 tahun, jurulatih pasukan JDT, Adib Muhammad Sharif, mengharapkan kejohanan ini menjadi pengalaman berguna untuk anak-anak buahnya. Biarpun sekadar mengutip satu mata daripada 3 perlawanan dan gagal untuk mara ke separuh akhir, persembahan bertenaga pasukan JDT dalam kejohanan Perayu Cup ini wajar dipuji. Sasaran kami sebelum kami datang dan hadir ke Kuantan Pahang, saya meletakkan target pada pemain untuk kita step by step. Okay, kita tak nak meletakkan satu target yang terlampau tinggi kerana mereka 15 tahun, tapi kita tak boleh menjadikan itu sebagai alasan. Okay, dalam masa yang sama, kami mengharap kami bukan adalah pelengkap jadual ataupun pelengkap pasukan sahaja. Okay, kami cuba memberi saingan kepada pemain-pemain ataupun pasukan yang rata-rata berumur 19-18 tahun. So, ini adalah pendedahan yang bagus untuk mereka dan persediaan yang akan datang kerana hasilnya bukan sekarang, hasilnya mungkin 5 tahun ataupun 7 tahun akan datang. Hari ketiga kejohanan menyaksikan 4 perlawanan terakhir peringkat kumpulan berlangsung bagi menentukan siapa yang layak ke peringkat separuh akhir. Perlawanan kumpulan A yang membabitkan pertemuan di antara JDT menentang Mutiara Impian. 15 minit pertama perlawanan menyaksikan Mutiara Impian selesa mendahului 2-0 menerusi jaringan Aiman Haikal Syahrul Munawir dan Naufal Solehin Muhammad Nazri. Skuad bimbingan Nur Effendi Taib terus di depan apabila pemain nombor 26 Khairul Latif Muhammad Saleh menjadikan kedudukan 3-0 pada minit ke-19 perlawanan. Kedudukan 3-0 itu kekal sehingga berakhir babak pertama. Berlangsung babak kedua, perlawanan menyaksikan JDT memperkemaskan permainan untuk mencari gol dengan melancarkan serangan bertali arus ke arah pintu gol pasukan Mutiara Impian. Usaha anak-anak buah Muhammad Adib Sharif membuahkan hasil apabila penyerang gantian mereka Fadlul Hadi Zulkarnain merobek gawang gol Mutiara Impian pada minit ke-71. Namun, segala-galanya sudah terlambat buat JDT. Keputusan penuh perlawanan, Mutiara Impian 3, JDT 1. Kemenangan ini membolehkan pasukan Mutiara Impian mengumpul 6 mata sekaligus layak ke perlawanan separuh akhir. Alhamdulillah atas kemenangan 3-1 tadi. Apapun saya akui lah pada separuh masa kedua tadi pemain agak kendor lah, agak kekurangan dari segi pengawasan bola. Tapi apa yang kami tekankan daripada awal minit-minit pertama ialah untuk buat early pressing dan mencari gol di minit-minit awal. Satu hari rehat kita akan manfaatkan dengan mengenal pasti kecederaan ataupun perkara yang kita boleh baikilah dari sudut permainan. Tapi apa pun yang lebih penting ialah kesegaran pemain ataupun kecergasan pemain berada di tahap yang maksimum supaya kita boleh merencanakan kembali kita punya taktikal ataupun strategi permainan. Sementara itu, sepak mula perlawanan kumpulan B di antara tuan rumah Akademi Mokhtar Dahari bertemu Akademi Felda terpaksa bermula 15 minit lewat kerana hujan. Biarpun beraksi dalam keadaan padang yang basah dan licin, ia langsung tidak mengganggu rentak permainan kedua-dua pasukan. Juara bertahan AMD terlebih dahulu membuka jaringan apabila Muhammad Daini Mat Disa menanjuk masuk bola ke dalam gawang gol Akademi Felda pada minit ke-20 permainan. 5 minit kemudian, Mat Daini berjaya menjaringkan gol keduanya selepas merembat masuk bola yang gagal dikeluarkan pemain pertahanan Felda untuk menjadikan kedudukan 2-0.
Mike Daini berjaya menyempurnakan hat-tricknya pada perlawanan ini apabila menjaringkan gol ketiga AMD pada minit ke-33 permainan. Berselang 2 minit selepas itu, Mike Daini sekali lagi membuktikan penyudah berbisanya apabila menanduk masuk bola hantaran rakan sepasukan. Penyerang AMD itu kemudiannya sekali lagi menjadi wira pasukannya apabila hantarannya berjaya disudahkan dengan baik oleh Muhammad Nur Irfan Mosbi pada minit ke-40 sebelum Cikgu Aidil Idham menjadikan kedudukan 6-0 pada minit ke-43. Memasuki babak kedua, AMD menambah 2 lagi gol masing-masing dari gol sendiri penjaga gol Felda Dani Ashraf Zulkarnain dan juga lempatan lerek Danish Iskandar Mazizul. Memasuki minit ke-77, hujan semakin lebat memaksa perlawanan ditamatkan lebih awal selepas mendapat persetujuan dari kedua-dua pasukan. Keputusan penuh perlawanan, AMD 8, Felda 0. Kemenangan ini membolehkan AMD menduduki tangga teratas kumpulan B sekaligus mara ke perlawanan separuh akhir. Alhamdulillah lah, bersyukur saya. Pemain-pemain menunjukkan aksi yang sangat bagus lah hari ini. Ada progres yang berlaku. So saya nampak peningkatan dari satu tahap ke satu tahap yang bagus lah untuk tournament Perayu ni. Saya menjangkakan satu perlawanan yang sengit lah. Kita pun tak boleh ambil mudah dengan pasukan-pasukan lawan. So apa yang saya jangkakan pada separuh akhir ni satu perlawanan yang sengit dan mungkin kita akan ada lah strategi untuk kita lakukan untuk separuh akhir ni. Berasal dari Tawau, Sabah, penyerang prolifik pasukan Malaysian University Football Team Muhammad Khairul Muhammad Zain menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai inspirasinya untuk berjaya dalam karier bola sepak. Saya umur 12, saya mewakili tim pasukan Sabah bermain di MSSM dan ketika itu saya dapat tawaran di Akademi Mokhtar Dahri. Umur saya 12, permulaan saya main Supermok sehinggalah saya 17 berada di MB dan selepas tamat di MB saya dapat tawaran bersama pasukan Selangor Belia dan juga Presiden untuk 2 tahun. Dia yang kini menuntut sebagai pelajar sains sukan di Universiti Teknologi Mara UiTM pernah mewakili pasukan kebangsaan bawah 15 tahun dan menjuarai Piala FFF di Thailand pada tahun 2019. Kehebatannya tidak perlu dipersoalkan lagi apabila menjadikan 5 gol dalam kejohanan tersebut. Dia ada satu semangat fighter dalam diri dia. Okey, semangat fighter dalam diri dia, every ball dia challenge dan dia tak pernah kenal erti putus asa. Dia akan cuba dapatkan bola, dia akan cuba sebaik mungkin jika diturunkan. Dan beliau juga merupakan seorang yang ball winner lah, ball winner. Maknanya kata kalau dia letak di mana-mana posisi pun dia akan ball winner, dia akan dapatkan ball. Kalau nak dikatakan dalam Malaysia lah, saya kalau ada rezeki one day saya nak bermain dengan JDT. Dan yang kedua, kita ambil di Asia itu sekiranya ada peluang, ada rezeki, saya nak bermain di Thailand.